Fokus dari Sabah mengenai situasi semasa banjir di Telupit dan Paitan. Perinciannya bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan Jovinia. Ya, Otto. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Telupit dan Paitan meningkat kepada 413 penduduk melibatkan 124 keluarga berbanding 399 penduduk melibatkan 120 keluarga tengah hari tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 350 penduduk daripada 102 keluarga ditempatkan di 5 PPS di Telupit. PPS tersebut ialah Balai Raya Kampung Mau, Dewan Kampung Rancangan Nagor, Dewan Kampung Bambangan, Masjid Lama Kampung Ganajati dan Masjid Kampung Tembidong-Bidong. Manakala 63 penduduk daripada 22 keluarga berlindung di 2 PPS di Paitan, iaitu Rumah Pengerusi Kampung Rancangan Kokos dan Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Pamol. Sabah Energy Corporation SEC dan Petronas memeterai perjanjian dengan Petronas dan Steel Enterprise Sabah Sdn Bhd. Ini membolehkan syarikat milik penuh kerajaan negeri itu membekalkan 150 juta kaki padu standard gas asli dengan nilai bekalan dianggarkan RM1 bilion setahun kepada Steel. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, dalam perjanjian ini Petronas turut membekalkan tambahan 104 juta kaki padu standard gas asli kepada SEC untuk menyokong keperluan industri dan tenaga Sabah. Kerjasama ini sekaligus memacu pertumbuhan industri, keselamatan tenaga dan pembangunan ekonomi Sabah. Ianya akan memberi peluang banyak kepada Sabah, bukan saja peluang pekerjaan kepada anak-anak Sabah, tetapi ianya boleh menambah, menjana ekonomi kita di Sabah. Jadi saya cukup senang hati kerana pertumbuhan industri kita di Sabah begitu baik dan mengikut apa perancangan kita. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pertukaran perjanjian SEC bersama Petronas dan Enterprise Sabah Sdn Bhd di Menara Kinabalu. Sementara itu, projek Keluli Hijau Fasa 1 bernilai RM8.92 bilion dijangka beroperasi pada suku keempat tahun 2027. Projek ini bakal mewujudkan 2,795 peluang pekerjaan dan menghasilkan 2.5 juta tan besi briket panas yang lebih bersih. Projek 3 fasa ini membawa masuk pelaburan dianggarkan bernilai RM19.6 bilion. Umat Islam disaran meningkatkan amal ibadah sepanjang Ramadan ini bagi memperoleh pahala berlipat ganda. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, amalan seperti bersedekah bagi membantu golongan memerlukan juga amat digalakkan. Kepentingan bulan Ramadan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Oleh kerana bulan Ramadan ini adalah bulan yang cukup istimewa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pelbagai ruang ganjaran, pahala, kerahmatan, keampunan. Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan program Ihya Ramadan di Masjid Nurul Saadah Kem Kabota Tawau. Sementara itu, penceramah bebas Datuk Kazim Ilyas menasihatkan umat Islam untuk memperbanyak amalan kebaikan sepanjang Ramadan. Jangan lepaskan peluang. Kita kena anggap ini adalah mungkin Ramadan kita yang terakhir. Jadi kita akan buat yang terbaik setiap 1 saat, 1 jam. Jangan biarkan terlepas begitu sahaja. Ambil peluang, insya-Allah. Pelbagai program dan majlis ilmu akan diadakan di daerah Membakut sepanjang Ramadan ini. Antaranya Majlis Tadarus Al-Quran Perdana di 8 pusat daerah mengundi. Kita akan mengadakan program sepanjang Ramadan ini. Kita akan bagi kepada setiap mukim atau setiap PDM, pusat daerah, yang mana kita akan mengadakan Majlis Tadarus Perdana. Yang sangat penting ialah bagaimana kita menjalin silaturahim dan beramal ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dia berkata demikian ketika ditemui media selepas penyerahan bakul Ramadan di Dewan Seri Pimping. Seramai 3,600 orang menerima sumbangan tersebut. Jelajah Ramadan RTM kembali untuk edisi ke-13. Tema tahun ini seiring sejalan cerminan usaha 34 stesen radio RTM berkukuh hubungan dengan masyarakat.
Antara pengisiannya menyantuni golongan kurang berkemampuan dengan menghulur bantuan termasuk kewangan, barang keperluan harian dan makanan asas. Juga Iftar at Community selain Carnival at Community yang beri peluang kepada peniaga kecil mempromosi produk mereka. Inisiatif dijayakan bersama penaja utama termasuk Petron, Nesque, Peladang, Olive House, Babas dan Jasmine. Okey, untuk jelajah kali ini adalah pertama kali kumpulan Jasmine bekerjasama. Setiap lokasi kita akan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah kita akan adakan jualan-jualan pada harga yang terbaik. Untuk ketahui, tolong datang pada lokasi-lokasi yang terlibat. Program ini juga platform buat penaja memperkenal produk keluaran dan manfaatnya. Lembaga Pertubuhan Peladang ini ialah menjaga peladang dan juga membantu untuk meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat peladang dengan membantu memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh Pertubuhan Peladang dan juga usahawan-usahawan. Tujuan Nesque mengikuti jelajah Ramadan kali ini adalah tujuan utama adalah mempromosikan produk Nesque kepada penduduk setempat, terutama dari segi Sabah, jauh pedalaman. Kemudian harapan Nesque untuk jelajah Ramadan kali ini supaya produk Nesque lebih dikenali lagi di kalangan seluruh rakyat Malaysia secara umumnya. Jelajah Ramadan RTM 2025 turut menganjurkan kempen Jom Tajam mereka bertujuan galakan orang ramai menyumbang kepada 1,000 pek bingkisan Ramadan mengandungi barangan keperluan harian untuk diedar kepada golongan sasar. Sumbangan boleh dihantar ke RTM Negeri atau stesen Petron. Program bermula esok hingga 20 Mac ini akan menjelajah 13 negeri guna 25 kenderaan konvoi. Lokasi pertama RTM Kota Kinabalu dan berakhir ke Sungai Udang, Melaka. Fiesta Makan-Makan Kota Kinabalu antara produk tarikan pelancong bagi menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026. Dilaksana sejak tahun 2020, program ini merupakan antara testimoni pelan strategik pelancongan Bandaraya Kota Kinabalu 2022 hingga 2026. Serina Olivia Chong ada butirannya. Penganjuran kali kelima fiesta ini lebih meriah bersempena Jubli Perak Bandaraya Kota Kinabalu. Dijayakan lebih 100 pengusaha makanan serta 200 usahawan tempatan. Fiesta kali ini umpama syurga makanan. Pelbagai pilihan makanan merangkumi masakan tradisional, sajian kampung, hidangan barat, pastry serta produk viral di media sosial. Kita ambil kira para pengusaha yang menghasilkan makanan yang viral. Jadi ini adalah antara sesi ataupun satu ruang yang kita beri peluang untuk para pelancong untuk merasahi makanan tradisi kita. Lebih istimewa, fiesta ini berjaya menggarap intipati kekeluargaan serta merancakan peluang sosioekonomi usahawan terlibat. Baguslah untuk sebagai seorang vendor sebab kami boleh dapat ini jualan lah. Aspek pendapatan agak lumayan juga lah sebab ramai customer, tarikan customer. Domestik pun ada, dari luar negara pun ada juga. Ya, happy juga. Ini tahun ketiga sudah kami datang. Ini tahun istimewa dia sama keluarga lah. Sebelum ini berpecah, kadang tidak adik, ya kadang tidak bapa. Ini tahun semua ada. Pesta ni okeylah, bagus. Kira orang bilang meriah, banyak sambutan. Food is good. Yang aku sekarang yang best es krim, lok-lok, bakso. Yang menarik lah. Lebih 25,000 pengunjung memeriahkan fiesta 2 hari ini. Ia secara tidak langsung merangsang semula ekonomi peniaga yang terkesan akibat penularan COVID-19 beberapa tahun lalu. Tahniah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, semoga lebih banyak program menarik seperti ini diadakan bagi menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara ke Sabah. Serina Olivia Chong, RTM. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman menunaikan solat Jumaat bersama lebih 3,000 umat Islam di Masjid Daerah Putatan. Solat Jumaat diimamkan Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar. Terdahulu, Datuk Bongsu Aziz menyampaikan khutbah bertajuk Siap Siaga Bulan Mulia bersempena bulan Ramadan yang bakal menjelang.
Ia juga bertujuan memberi pendedahan kepada jemaah mengenai kepentingan serta peluang untuk umat Islam menunaikan ibadah dalam bulan Ramadan. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Ota untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Jovina langsung dari Sabah.